Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Faqala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Telah berkata Imam Al-Allamah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Celaka engkau, wahai orang yang jahil, daripada engkau sibukkan dirimu suka membantah ketentuan Allah. Lebih baik engkau sibukkannya dengan memohonnya sesuatu yang lebih berfaedah. Sibukkan dirimu dengan permohonan semacam itu sehingga luput semua masa bala itu dan terpadam pula api bahaya. Adapun engkau, wahai orang yang mendakwa diri tahu tentang kehendak Allah Ta'ala dan yang diilhamkan dengan perbendaharaan kecintaannya, hendaklah engkau memohon Allah selagi engkau dalam perjalanan dan sebelum engkau tiba kepadanya. Jika engkau masih teragak-agak, hendaklah engkau terus memohon kepadanya. Wahai petunjuk orang-orang yang teragak-agak, tunjukilah aku. Jika engkau ditimpakan bala dan engkau tidak sanggup lagi bersabar, maka berdoalah kepadanya, Tuhanku, perbantulah aku, sabarkanlah aku, dan angkatlah bala itu daripadaku. Tetapi jika engkau sudah tiba kepadanya dan dimasukkan ke dalam hatimu kecintaannya, dan hati itu pun telah dekat kepadanya, maka tiada permohonan dan tiada lisan lagi, bahkan semuanya diam dan lihat sahaja. Engkau ketika itu telah menjadi tetamunya, dan tetamu tidak boleh cerewet. Malah dia harus beradab sopan dan makan apa yang dihidangkan kepadanya, serta mengambil apa sahaja yang diberikannya, kecuali bila yang menamu bertanya, mau apa-apa lagi, maka bolehlah dia menyatakan kehendaknya. Dan itu adalah sebagai menurut perintah, bukan dengan pilihan sendiri. Ia permohonan bagi orang yang masih jauh dan berdiam bagi orang yang sudah dekat. Kaum itu tiada mengenal selain Allah semata. Semua Tuhan-Tuhan yang lain sudah terputus dari mereka, dan sebab musabaknya pun telah tercabut dari hati mereka. Walaupun sampai terputus dari mereka, maka minum beberapa hari atau beberapa bulan sekali, nescaya mereka tiada mengendahkan lagi, dan keadaan mereka tetap tiada berubah. Allah Ta'ala telah memberi mereka makan minum apa yang dia mahukan. Sesiapa yang mendakwa kecintaan Allah Ta'ala, lalu dia meminta kepada Allah sesuatu yang lain daripada apa yang diberikannya, maka sebenarnya dia telah berdusta dalam kecintaannya. Adapun jika dia sudah dicintai Allah dan sudah sampai pada Allah sebagai tetamu dan orang yang terdekat, akan dikatakan kepadanya, mintalah apa yang engkau mahu dan sebutkanlah, semuanya akan diberikan kepadamu. Orang yang masih dalam peringkat mencinta itu masih akan tertahan kemahuannya. Tetapi jika dia sudah menjadi orang yang dicintai Tuhannya, maka semuanya mudah sahaja. Sekatang kurnia bagi si pencinta dan pemberian bagi yang dicinta. Muslimin dan muslimat dan penonton yang dirahmati Allah sekalian, Syekh Abdul Qadir mengingatkan kepada orang-orang yang berat dalam menerima takdir Allah, orang-orang yang terbeban dengan takdir Allah Ta'ala, supaya tidak memikirkan tentang apa yang menimpa mereka, tetapi lebih banyakkan, lebih sibukkan diri memohon kepada Allah sesuatu yang memberi manfaat. Itu yang pertama. Yang kedua, Syekh Abdul Qadir menyebut bahawa golongan-golongan yang mendekatkan diri kepada Allah,
yang berusaha untuk menjadi hamba Allah. Mereka ini terbahagi pada dua. Satu, golongan yang belum sampai, dan satu lagi golongan yang sudah pun sampai. Maksud sampai dan tak sampai, artinya satu golongan sudah pun mengenali Allah, satu lagi golongan berusaha mengenali Allah. Atau bahasa mudah, satu golongan sudah pun istiqamah, dan satu lagi golongan sedang berusaha untuk istiqamah. Maka bagaimana keadaan kedua-duanya ini? Sikap yang perlu dilakukan. Baik, perkara pertama yang disentuh oleh Syekh Abdul Qadir ialah bila mana seorang manusia ditimpa dengan takdir Allah. Bila kita maksudkan takdir Allah, kebanyakan kita memahami sesuatu yang kita tak suka. Sebenarnya takdir Allah yang kita suka dan kita tak suka, semuanya takdir. Kita kaya itu takdir Allah, kita susah juga takdir Allah. Kita sihat itu takdir Allah, kita sakit juga takdir Allah. Tapi kita bercakap tentang takdir yang kita melihatnya tidak baik berlaku pada kita, yang nampak tak baik. Kita dah rancang elok-elok sesuatu perkara, tiba-tiba tak menjadi. Ada orang yang dah berusaha keras untuk berjaya, tiba-tiba gagal. Ada orang yang berusaha keras untuk dapat sesuatu, tiba-tiba tak dapat. Ada orang berusaha keras untuk memelihara diri, sihat tu badan, tiba-tiba sakit. Manusia bila dia merancang suatu perancangan untuk kebaikan dirinya, lalu dia tak dapat, dia pun akan kecewa. Baik, ini obat bagi orang kecewa. Macam mana nak buat? Syekh Abdul Qadir ajar kita. Kalau tuan-tuan tanam pokok, tiba-tiba pokok tu rosak, kita pun kecewa. Kenapa ya Allah rosak pokok aku? Aku dah tanam berbulan, aku buat. Seorang yang dah berniaga, dah habis modal puluh, ratus ribu, mungkin juta, tiba gagal. Kenapa gagal? Seorang yang saya katakan dalam semua kebaikan, semua kehidupan, dia nak kebaikan tapi dia tak terhasil. Yang pergi tangkap ikan, tak dapat ikan. Yang pergi interview kerja, tak dapat kerja. Yang berusaha untuk dapat sesuatu, dihalang. Jadi kita akan tertekan. Tentang kebanyakan manusia tertekan dengan apa yang dia nak dan dia tak dapat. Jarang manusia melihat apa yang dia sudah ada, tapi kita masih melihat sesuatu yang kita belum dapat. Baik, cara nak merawatnya macam mana? Bila datang takdir-takdir seumpama ini, caranya kata Syekh Abdul Qadir, sibukkan diri berdoa pada Allah. Sibukkan diri. Sebab tu bila kita dapat suatu musibah, katakan, barangkali musibah ini kerana kemurkaan Allah pada kita, lalu kita doa, Allahumma rfa' maqtaka wa ghadabaka anna. Ya Allah, hilangkanlah kemurkaanmu padaku. Barangkali kita tak dapat benda yang kita nak ni kerana Allah murka. Daripada kita terus berfikir tentang takdir ini, baik kita doa pada Allah. Mungkin kesilapan dan kesalahan kita menyebabkan Allah murka. Mungkin sebab kita nak sangat benda duniawi tadi, kita melambatkan solat. Mungkin kerana kita nak sangat berjaya dalam berniaga, kita kurang bersedekah. Atau kita kurang jaga silaturahim sebab sibuk sangat masa kita. Maka silaturahim tak jaga. Hak orang tertentu kita tak jaga. Mungkin kita sibuk sangat kerja sampai lupa hak mak ayah kita, masa dia. Lalu kita pun gagal apa yang kita nak, kita pun kecewa. Jangan melihat kekecewaan pada apa yang Allah takdir, tapi berdoalah pada Allah. Ya Allah, angkatlah. Kalau ini tanda murkamu, maka angkatlah kemurkaanmu. Atau dia berdoa kepada Allah bila dia kena suatu musibah yang berat dengan berkata, Allahumma inna nastari subika fa'arisni. Ya Allah, hanya kepadamu aku minta tolong, maka tolong aku. Disebutkan dengan doa itu. Atau dia berkata, Allahumma inni ashku ilaika dha'fa quwwati wa qillata hilati. Ya Allah, aku ni lemah. Ya Allah, hela dan usaha aku ini terbatas, tolonglah aku. Daripada dia menyesali takdir-takdir yang dia lalui tadi, pahit, keras, lalu dia terus termenung kalau memikirkan, kenapalah jadi kat saya, tak jadi kat orang lain, kenapa berlaku sekarang, tak berlaku esok lusa.
Kita naik kereta nak balik kampung, tiba hari ni kereta rosak. Bengkel semua dah tutup nak raya. Kenapalah rosak kereta masa ni? Kita terus menyesali. Sepak kereta, sepak jalan. Siapa lagi kita nak sepak? Tengok kiri kanan yang boleh disepak. Kerana kita marah. Daripada kita menyesali takdir tadi, baik doa pada Allah, ya Allah mudahkan urusanku, ya Allah datangkan pertolonganmu. Maka begitu kita diajar memperbanyakkan doa. Sebab itu Nabi SAW ajar kepada kita doa yang banyak. Semua doa-doa ini bagi kita mengatasi takdir Allah Ta'ala yang berat untuk kita terima. Misal kata kita nak jodoh, contohlah orang nak jodoh, tak dapat jodoh, maka kita pun doa pada Allah, ya Allah berikan kepadaku apa yang lebih baik daripada apa yang aku hilang. Maka dia pun tenang. Atau dia berkata, ya Allah berilah aku kesabaran atas ujianmu ini, maka dia pun tenang. Jangan duk merengek dengan apa yang Allah takdirkan. Allah tak suka. Allah bila takdirkan sesuatu, sebab Allah nak dengar suara pengaduan kita pada dia, supaya kita mengisytiharkan lemahnya kita dan berkuasanya Allah. Untuk kita isytiar betapa tiadanya helah dan ikhtiar kita dah habis. Tiada daya dan upaya kita dah tak ada. Yang ada daya dan upaya Allah Ta'ala sahaja. Sebab tu kita doa, Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala. Ya Allah, ya Tuhanku, aku berlindung kepadamu daripada ujian yang berat ini. Wa darkis syaqa, dan daripada kecelakaan ini. Wa su'il qada, dan ketentuan yang tidak baik. Wa syamatatil a'da, dan permusuhan, kesempatan yang diambil oleh musuh kerana takdir ini. Tuan-tuan, bila kita berjalan tiba jatuh, musuh pun ambil peluang. Tengok dia dah jatuh, musuh suka. Kita berniaga, tiba rugi, musuh kata pada muka dah rugi. Kita, tuan-tuan, ada musuh sedang melihat kejatuhan kita. Ada pendengki yang sedang menunggu kita jatuh. Kita kena tahu benda tu. Sebab antara kerja syaitan, kata Nabi SAW, walakin tahrish bainahum, dia akan jadikan kamu berbalah. Kadang-kadang kita tak tahu kenapa orang nak gaduh kita. Kita pun tak tahu sebab apa. Kenapa kita dibenci, tak tahu. Hanya mungkin kerana kita ada kelebihan berbanding dia, lalu kita dibenci. Walau kita tak ananya dia. Tuan-tuan tengok, keluarga Nabi Yusuf dibenci Yusuf. Sebab apa dibenci Yusuf? Yusuf tak pernah ketuk kepala dia. Bencinya bersangatan sehingga dia berusaha membunuh Yusuf AS. Supaya kita tahu, macam mana pun kita baik, ada musuh keliling kita. Tak tahu baik macam mana pun. Saya baik Ustaz, saya tak pernah usik orang. Saya kalau duduk kuliah pun duduk jauh-jauh belakang pintu supaya tak ada ketak gaduh. Gaduh juga. Saya pun kadang-kadang Ustaz buat rumah pun jauh pada rumah orang, supaya saya tak berbalah dengan orang. Orang kata juga tu, dia kata semek tu, sombong tu, tengok rumah dia jauh mana. Dah kena juga. Tuan-tuan jangan kata tak ada orang musuh kita. Akan ada orang musuh kita. Kadang-kadang adik-beradik musuh. Ramai mana kita dengar orang-orang yang dimusuhi oleh adik-beradik sendiri. Sebab apa? Sebab mungkin dia ni mak dia sayang sikit lebih. Mak sayang lebih sikit. Yalah, kalau dia tak balik raya, mak tanya, mana kakak kau ni tak balik? Kita tak balik raya, mak tak tanya pun. Tak balik pun tak apa. Maka dengki. Kadang-kadang orang tua, kita lah mak ayah, kita silap kasih pada salah seorang anak, cukup dia mengundang kebencian anak-anak lain. Sebab tu kita kena kontrol biar kita ni nampak macam balance. Kita nak adil mungkin tak mampu, tapi nampak balance sikit lah adik anak-anak kita. Kita ada berapa anak? 3, 4, 5, 6. Tuan-tuan kena belajar daripada kisah Nabi Allah Yaqub. Jangan seolah-olah kita tengok bila si kakak tak balik raya kita nangis mak ni. Sebab apa? Kakak kau tu pandai masak ketupat. Kita tak balik dia tak nangis. Kenapa? Kau ni menyebuk je. Si anak ni terasa. Siapa yang jadi anak-anak, dia rasa diskriminasi mak ayah dia. Kalau dia ada iman, dia bersangka baik. Kalau imannya lemah, syaitan akan terus suburkan kejahatan tu. Akhirnya mula ada sikap tak peduli mak ayah dah. Mak saya tak disayang seorang je dalam keluarga ni.
kita ni macam tak ada. Tak keluar perkataan tu. Kalau perkataan tu tak patut keluar daripada mulut seorang anak. Sebab dia kena tahu itu mak dia, itu ayah dia. Tapi demikianlah ujian dan takdir Allah pada kita. Jadi tuan-tuan sekalian, kita katakan musuh kita ada je. Kita tak payah jemput musuh, dia datang. Kalau kawan-kawan ni kita kena jemput datang. Musuh tak perlu jemput, dia akan datang, dia akan ngintai. Sebab tu kita doa, wa syamatatil a'da, ya Allah aku berlindung daripada kamu kesempatan yang diambil oleh musuh. Sebab tu tuan-tuan, biar musuh kita tak banyak maklumat tahu tentang kita, supaya dia tak boleh mengaibkan kita. Biar dia tak tahu pun kita jatuh, biar dia tak tahu pun kita sakit, biar dia tak tahu pun apa yang berlaku dalam kehidupan kita, kita akan block dia, jangan tahu. Jadi kalau tuan-tuan, bila saya katakan seorang ditakdirkan dimusuhi oleh orang dekat, maka jangan dia duduk mengeluh, ya Allah Ustaz, kenapalah orang benci saya. Jangan, doa pada Allah, ya Allah aku berlindung kepadamu daripada kesempatan yang diambil oleh musuh. Dan bila mana kita diuji lagi, nikmat kita pun hilang. Adalah berapa nikmat hilang? Nikmat asal boleh berjalan, tak boleh berjalan. Asal boleh tengok, rabun. Asal boleh telinga boleh dengar, tak berapa dengar. Kenapalah telinga tak dengar, kita pun menyesali takdir Allah. Jangan, doa pada Allah. Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'mati wa tahawuli afiyati wa fuj'ati nikmati wa jami'i sakhati. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada hilangnya nikmat. Jangan duk menyesali apa yang kita kena. Doa pada Allah, ngadu. Ya Allah, aku berlindung padamu daripada hilang nikmat dan daripada bertukar afiat. Daripada sihat jadi sakit, bertukar. Tahawuli afiat. Wa fuj'ati nikmatik, dan aku berlindung kepadamu ya Allah daripada musibah yang datang mengejut. Mengejut tanpa aku bersedia. Wa jami'i sakhatik, dan seluruh kemurkaanmu. Tentu setiap kali datang takdir Allah Ta'ala kepada kita, lalu kita sambut dengan doa dan pengaduan pada Allah, maka kita akan selamat. Daripada apa? Daripada kepahitan takdir tadi. Kita terselamat daripada menjadi orang yang tidak bersyukur kepada Allah. Jadi jangan duk layang takdir tu. Ya, saya katakan kalau kita dapat benda yang tak elok dalam hidup, jangan duk ngeluh, sebab kenapalah saya yang kena, orang lain tak kena. Dalam hidup ni saya rasa saya malang je, orang lain semua bertuah, saya semua benda malang. Bisnes tak menjadi, orang tak suka, lalu kita pun membilang-bilang benda-benda yang kita anggap kita malang. Tuan-tuan, fokus kepada apa yang Tuhan takdirkan tadi, tak akan selesaikan masalah kita. Bukan menjadikan kita lebih engkar, menjadikan kita membantah takdir Allah. Sebab itu kata Syekh Abdul Qadir, jangan bantah takdir Allah, tetapi mohon pada Allah, berdoa pada Allah, perkara yang boleh beri faedah pada kita. Sebab itu kita lihat, saya katakan, banyak doa-doa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar. Antaranya Nabi ajar kita doa, Allahumma inni as'aluka minal khairi kullih ajilihi wa ajilihi ma'alimtu minhu wa ma lam a'lam. Ya Allah, aku mohon kebaikan semuanya, yang aku tahu ataupun aku tak tahu. Tentang kita bila dapat satu takdir yang kita tak suka, kita akan rasa tak baik, tapi katakan, ya Allah, aku mohon kebaikan di dalam takdir ini. Memang nampak macam tak baik, tapi kita mohon. Tentang orang rumah dia terbakar, kak-kak raya rumah terbakar, terduduk kita, musibah. Tapi katakan, ya Allah, aku mohon kebaikan daripada takdirmu ini. Bukan kita diajar sebut apa? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, kami milik Allah, pada Allah kami kembali. Ya Allah, berilah pahala atas ujian ini dan gantikan lebih baik. Ada seorang hamba Allah, rumah dia terbakar. Dia sabar. Orang kampung pun tolong, asal yang terbakar tu rumah kayu, yang naik balik rumah batu. Maka dia kata, alhamdulillah saya dapat nikmat lebih baik. Tentang akhirnya dia tak akan menyesali takdir, bukan nampak disebab takdir itu ada kebaikan yang tersorok. Jadi macam tu kita menghadapi takdir Allah. Sakit tangan tak angkat, tak angkat ni, pegang, a'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhiru. Aku mohon kepadamu Allah dengan kemuliaanmu, kekuasaanmu,
atas kesakitan yang menimpa diriku ini. Baca, mudah-mudahan lepas tu sihat. Sakit je, doa. Mengadu dalam bentuk doa. Begitu cara kita menolak takdir yang hati kita menentang dan memberontak. Allah sebut dalam Quran, innal insana khuliqa halu'a iza massahu syarru jazua. Manusia ini memang hidup dia keadaannya keluh kesah. Dia cepat tunjukkan keluh kesah dia. Bila ditimpa dengan benda tak elok, maka dia mula bersedih. Tengok, kenapa sedih? Pagi-pagi dah sedih ni Ustaz, kenapa? Yalah, sahur lauk tak cukup, aku sedih. Ataupun sahur lauk tak sedap, bukan selera saya mana makan kari-kari ni Ustaz, saya makan sarding. Dia tak kena selera kita dah, muka dah ketak dah pagi-pagi ni. Kan manusia ni, dia punya sifat jazuk. Jazuk ni maknanya tuan-tuan sekalian, biarlah dapat nikmat 1000, lalu ada satu kurang, muka dia pun ketak juga. Suami dia beri semua benda, duit raya bagi, tu bagi, sampo raya tak bagi, ketak juga muka. Sampo tak ada, sedih juga, tak ada sampo. Duit dah bagi ni, berkepuk duit ni, ambil duit, oh suka. Dia pun tanya balik, sampo raya tak ada, sedih, masang balik muka dia. Hanya kerana sampo raya. Itu manusia. Manusia, kita beri dia 1000, dia kurang 1, itu yang disebut, itu yang dia sedih. Sebab itu Rasulullah SAW cerita antara watak manusia. Bila Rasulullah kata, yang banyak masuk neraka ni perempuan. Isteri, nama isteri ramai masuk neraka. Sahabat kata, kenapa ya Rasulullah? Maka jawab Nabi SAW, yakfun nabil asyid, sebab dia selalu menafikan kebaikan suami dia. Dia ada benda je tak kena suami dia, dia akan kata, abang tak pernah pun buat. Ada benda tak kena, abang tak pernah sayang saya. Anak 7 ni. Tapi dia boleh kata tersilap hari tu, dia kata abang memang tak sayang saya. Saya tahu abang tak sayang saya. Saya tahu abang. Dia akan terus dia downgradekan terus nilai suami dia. Dia kalau mata wang, daripada benda terus tak ada nilai. Patutnya turunlah sikit-sikit, jangan turun banyak begitu. Suami ni nilai dia 10, takkan terus jadi 0. Turunlah 8 dulu. Tak, dia ke kosong terus. Daripada mata wang dolar terus jadi mata wang pokok pisang. Macam tu. Jadi jelek, tak ada nilai. Begitu setengah wanita. Bila suami dia buat benda tak kena dengan dia. Ni 7 kali balik raya. Tahun ni je tak balik. Tahun ni. Itulah abang. Saya tengok abang makin tak sayang saya. Dia bagi buah sayang tu tak tahan. Tu nampak lain sekarang ni tak sayang pun tu tak balik kampung. Dia mula kita katakan menolak kebaikan suami. Jarang orang yang mereka orang yang Allah Ta'ala rahmati, kalaupun dia tengok kurang kebaikan orang yang selalu buat kebaikan, dia tetap iktiraf kebaikan. Kebanyakan kita tuan-tuan, bila satu benda yang kita tak suka, kita lupa kebaikan orang. Tu perangai. Perangai kita akan tolak. Kita payah nak ingat kebaikan orang yang pernah buat bertahun-tahun lamanya pada kita, bukan berpuluh tahun. Hanya kerana satu benda yang kita tak sukai. Inilah sifat jazu'a. Allah sebut dalam Quran, innal insan khuliqa halu'a. Manusia diciptakan keluh kesah. Wa iza massahu syarru jazu'a. Bila ada je benda susah, Allah sebut syarru satu je. Maka ekspresi muka dia berubah dengan cepat. Tuan-tuan, kita makan anggur manis, 30 biji kita makan manis, kena satu je masang, tak sedap anggur ni tu. Habis yang 30 sedap tu, dia kena satu yang masang, dia tu jadi macam trauma. Trauma tu dia tak nampak 30 yang manis tu. Itu macam perangai kita. Banyak manis, satu je pahit. Tapi yang pahit itu akan terus dijadikan suatu igawan kita. Ini orang ada masalah dalam menerima takdir Allah. Tuan-tuan, kita kalau tengok hidup kita, berapa takdir Allah yang kita tak suka berlaku dalam hidup. Yang benar-benar kita tak suka berlaku dalam hidup. Dan benar-benar tak elok pada pandangan kita yang jahil dan bodoh ini. Kena kita lihat siap takdir tadi, ada kebaikan tersimpan banyak. Cepat atau lambat dia akan terselah. Saya dah sebut sebelum ini,
Orang tuan-tuan bersangka baik dengan Allah. Dia akan nampak kebaikan dari awal takdir itu menimpa dia. Dia dah nampak kebaikan. Tapi seorang yang terus buat sangka buruk pada Allah, dia menunggu masa yang panjang untuk melihat takdir itu satu kebaikan. Lama. Dia terus sangka buruk pada Allah dan tempoh yang panjang. Sehinggalah datang kebaikan lepas tu baru dia kata, oh ini rupanya hikmah. Tapi bayangkan lama mana dia tidak beradab dengan Allah. Kita sangka buruk pada orang baik. Dah lama dia tolong kita tanpa kita tak perasan. Tiba-tiba kita bawa perasan dia baik dengan kita. Malu tak kita? Rumah kita sentiasa orang hantar makanan. Kita duk kata jiran sebelah kedekut. Kita ingat yang hantar makanan ini jiran sebelah sana. Bertahun lama baru kita tahu rupanya jiran sebelah yang hantar. Malu tak kita? Kita menafikan kebaikan. Sama juga takdir Allah. Kita kata tak elok takdir ni. Lama rupanya baik untuk kita. Nampak baik. Dulu waktu mula-mula kerja misalnya, kata tak elok kerja ni. Kenapalah boleh kerja macam gini kita? Kenapalah aku tak boleh kerja lain? Lama rupanya baik kerja ni. Dengan kerja ni kita boleh beli rumah, beli kereta. Dengan kerja ni kita boleh hantar mak pergi umrah, pergi haji. Ya Allah, baik kerja ni. Dulu saya tak suka kerja ni. Tuan-tuan, tempoh yang kita tak suka, kita nak kata apa pada Allah? Kita wasangka buruk. Sebab tu orang beriman, ni Syekh Abdul Qadir ajar cara paling cepat. Kalau datang suatu takdir yang kita tak suka, jangan duk layang takdir tadi, tapi doa pada Allah yang terbaik. Doa yang baik. Terus kita sambut dengan doa. Andai kata kita kurang sabar, ya Allah jadikan aku sabar dengan ujianmu ini. Andai kata kita tak sabar, ataupun ya Allah perlihatkan aku keindahan takdirmu ini pada aku. Ya Allah ringankan diriku untuk menerima setiap ujianmu ya Allah. Doa. Jangan duk sibuk tengok takdir tu. Tapi sambutlah dengan ucapan-ucapan yang beri manfaat. Ucapan-ucapan yang kita katakan boleh beri faedah. Antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar kita, as'aluka an taj'ala kulla qada'in qadaitahu li khairan. Ya Allah, aku mohon kepadamu setiap qada, ketentuan yang engkau putuskan, tentukan padaku, semua baik. Kita naik kereta, mak langgar pagar. Robek kereta baru cak ni. Kereta raya, langgar pagar. Kita kata malang apa lagi nak timpa aku ni. Jangan menjemput malang. Kata ya Allah, ada kebaikan. Mudah-mudahan kau jadikan apa yang yang menimpa aku pagi ni kebaikan. Aksiden kereta kita langgar pagar, mungkin ada kebaikan. Untuk Allah selamatkan kita daripada aksiden lebih besar. Atau mungkin itu sebab kita balik kampung, kereta kita tak kena curi. Sebab kereta kita yang kemek, yang lain tak kemek. Kena curi yang tak kemek. Kita sebab kemek, pencuri tak jadi curi. Kita tak tahu. Ada seorang hamba Allah, dia tengah naik kereta, tiba kereta dia rosak. Oh, marah dia. Marah dia pun tolak lah kereta dia. Rosak. 2-3 orang tolak. Rupa-rupanya depan tu ada JPD. Memang kereta dia otak mati. Selamat dia. Dia kata, ya Allah, rupanya Allah nak selamatkan. JPJ kalau kita tolak kereta, dia tak boleh tahan. Sebab apa? Sebab kita tak bawa. Ini petua kalau kereta orang tu dia tak ada otak, tu orang kena tolak. Memang tak kena. Selamat. Motor kita tak ada otak, padamkan, ya undang-undang macam tu. Kita offkan enjin dia, tolak. Dia tak boleh kata ni tak ada otak. Saya tak bawa, saya tolak. Dia memang ada undang-undang tu. Ataupun yang kedua, berlakon jadi gila. Tu tak kena sama. Ada sahabat saya cerita bila dia kena tahan polis, dia rotek tak ada, lesen tak ada, handmade tak pakai, kena tahan. Macam mana nak selamat, dah takut. Dalam raga motor dia tu ada buah limau. Depan polis dia kopek buah limau, dia buang buah, dia makan kulit. Terus selamat sebab gila. Polis tengok gila dah, pergi. Rupanya itu hikmah ada buah limau dalam raga dia, untuk dia berlakon jadi gila. Jadi kalau kita menghalusi takdir Allah dengan wasangka baik pada Allah, dengan doa pada Allah, kita tak akan tunggu masa yang lama untuk lihat kebaikan dia.
Baik, begitu cara jawapan untuk kita menghadapi setiap takdir Allah. Jangan ngeluh dengan takdir, doa. Minta yang baik. Jangan cuba lagi daripada takdir Allah. Hadapi takdir Allah dengan bermunajat pada Allah, ya Allah, jadikan apa yang kau takdirkan padaku baik. Allahumma ja'al kullama qadaita li khairan. Ya Allah, jadikan setiap benda yang engkau takdirkan padaku baik. Kita tiba-tiba demam, Allah demam pula. Doa, ya Allah, mudah-mudahan demam ni baik. Baik untuk aku. Tiba-tiba bonus pula tak dapat, macam mana nak bagi duit raya ni? Kita doa, mudah-mudahan tak dapat bonus ni baik untuk aku. Ya, baik. Semua benda tuan-tuan sekalian, jangan ngeluh dengan takdir tadi. Tetapi buatlah sesuatu, ucaplah sesuatu yang beri manfaat. Apa dia yang paling manfaat? Doa. Kerana setiap kali satu takdir berlaku pada kita dan kita menyambutnya dengan doa, maka saya Allah ringankan takdir tadi. Betul, setiap takdir itu setengah orang berat nak terima. Terutama secara umumlah kita berat. Tapi kita dah beritahu, Allah tak takdirkan melainkan benda itu baik. Allah kasih orang beriman. Allah sebut apa? Ar-Rahman, Ar-Rahim. Allah pemurah, Allah penyayang. Penyayang pada orang beriman. Orang beriman ni, apa pun berlaku pada dia, Allah bagi pahala. Apa pun. Dia penat, Allah bagi pahala. Dia bimbang, Allah bagi pahala. Dia sakit, Allah bagi pahala. Semua keadaan Allah nak beri pahala pada orang beriman. Apa pun takdir, Allah nak beri pahala kat kita. Maka bila kita tahu Allah Ta'ala begitu sifatnya pada orang beriman, maka kenapa tuan-tuan sekalian kita nak mengeluh dengan takdir Allah? Jangan ngeluh. Ngeluh tak selesaikan. Ngeluh menjadikan kita akan berputus asa. Habis satu bab. Kemudian Syekh Abdul Qadir kata, bagi orang yang sudah mengetahui pembenaran ilmu Allah akan kebaikan sesuatu yang Allah Ta'ala takdirkan padanya melalui ilham yang Allah berikan, kamu berada dalam dua keadaan. Sama ada kamu dah sampai atau kamu belum sampai. Tentang ada orang tu, saya katakan dia memang baik. Ketika mana dia menghadapi takdir Allah, dia menghadapinya dengan baik. Tetapi dia tak boleh tipu diri dia. Penerimaan dirinya kadang-kadang ada goyang sikit. Walaupun dia ni bagus ibadat, dia tak boleh tipu dirinya. Dia tahu mutu ibadat ni masih rendah. Dia sembahyang masih hanyut. Dia baca Quran masih lagi struggle. Dia tahu kelemahan-kelemahan dia. Bandingan dua golongan yang disebut oleh Syekh Abdul Qadir, satu golongan yang sudah sampai pada Allah, satu belum sampai. Baik, macam mana kita nak tahu seorang tu dah sampai pada Allah? Kita nak tahu, atau kita nak tahu saya dah sampai belum? Yang pertama, kata ulama, orang yang sampai pada Allah, dia kena tengok dia ada tak sifat ihsan dalam ibadat pada Allah. Apa itu ihsan? Ihsan ketika mana dia beribadat, dia tahu Allah Ta'ala sedang perhati dia ibadat. Dia tahu. Dan dia melihat Allah, melihat dia beribadat. Maka ini makam ihsan, makam orang dah sampai. Tapi kalau kita semayang, kita cuma perasan orang je tengok kita semayang, bukan Allah, kita belum ihsan. Dengan kata lain, kita belum sampai lah tu. Sebab Nabi SAW kata, anta'budallah ka'annaka tarah, fa illam takun tarah fa innahu yara. Kamu sembah Allah macam kamu tengok Allah. Kalau kamu tak tengok Allah, kamu tahu Allah tengok kamu. Ini orang sampai, satu. Yang kedua, kata ulama, tanda seorang tadi sampai bila dia solat, dia dah khusyuk. Kan Allah sebut dalam Quran, alladzina fi salatihim khashi'un. Orang-orang yang dalam solatnya khusyuk. Lalu kita mau tengok dalam solat khusyuk tak? Tak khusyuk, belum sampai. Kalau dia khusyuk, sehingga dia dapat, pertama khusyuk ni maknanya dia dapat menghadirkan keagungan Allah dan dia dapat merasakan kekedilan dirinya, maka itu khusyuk. Ya Allah, aku tak ada apa-apa, ya Allah. Aku sujud padamu, ya Allah, dengan nikmat yang banyak Engkau berikan padaku, dengan kecuaian yang sentiasa Engkau ampuni, dengan kurniaan dan rahmatmu, maka aku sujud padamu, ya Allah. Aku tak ada apa-apa. Dia tak nampak kekuatan dirinya, tapi ini kurnia Allah padanya. Ya Allah, Engkau maha besar. Tidak layak aku menyembahmu dengan cara begini, dan Engkau maha mengetahui kelemahan diriku. Dia tahu
Tuan-tuan gini, tuan-tuan kalau diminta beri hadiah pada raja, agak-agak nak beri hadiah apa? Tuan-tuan diminta beri hadiah pada raja, nak beri hadiah apa? Agak-agak lah. Dan kalau beri, rasa hadiah tu berbaloi tak? Kalau kita beri, rasa tak berbaloi? Kita rasa ni tak ada apa, ni raja boleh beli sendiri je. Lebih baik tuan-tuan nak bagi hadiah kereta. Kereta apa tuan-tuan nak bagi hadiah? Dia boleh beli kereta lebih besar pada tu. Tuan-tuan nak bagi hadiah duit, dia ada duit banyak pada tu. Nak bagi hadiah jam, dia boleh jam cantik pada tu. Ada tak orang rasa dia mampu beri hadiah pada raja? Tak ada. Maka siapa yang mampu beri hadiah pada Allah? Siapa yang mampu buat ibadat dengan sempurna di hadapan Allah? Siapa mampu? Tak ada orang mampu. Sebab itu bila kita solat, kita rasa lemahnya kita, besarnya Allah. Itu tanda khusyuk. Yang ketiga, tanda orang tu sampai, maka dia tidak lagi mempedulikan perkara yang lara dan sia-sia. Benda-benda dosa, benda lara, benda sia-sia. Masihkah dia tersangkut hatinya atau tidak? Kalau hatinya masih tersangkut pada benda sia-sia, dia belum sampai. Masanya belum sibuk dengan Allah, dia masih sibuk dengan orang juga. Yang keempat, kata ulama', dia telah menyucikan harta dan diri dia. Tuan-tuan, harta kita sucikan atau tidak? Dengan bersedekah. Rasa berat tak waktu sedekah? Tak. Kita dah sucikan harta. Harta yang jadi suci, ketika mana kita beri, tak lagi rasa berat. Harta itu masih kotor, kalau kita beri masih rasa berat. Harta tu kotor. Tuan-tuan keluar duit RM10 rasa berat. Tak adalah RM5. Apalah tak bawa duit fakah, duit kecil-kecil. Macam terpaksa pula keluar RM10. Kalau rasa berat dengan apa yang kita nak keluarkan, maknanya kita belum bersih harta kita. Kalau seorang tu bila dia keluar, dia gembira dengan keluar dia. Dia telah bersihkan. Dan demikian juga dia telah membersihkan dirinya. Apa maksud bersihkan dirinya? Daripada ta'alluq dan bergantung pada harta. Maka dia tak ada lagi bergantung pada harta dia. Dia bergantung pada Allah. Apa yang berada di tangan Allah lebih diyakini daripada apa yang berada di tangan dia. Dia kata harta saya ni anytime boleh hilang. Kalau Allah nak ambil anytime. Berapa banyak harta kita tuan-tuan? Kalau Allah nak ambil sekejap je. Sekejap Allah nak ambil. Kan kita dah baca kisah-kisah manusia yang bernama Qarun sekelip mata. Bahkan orang hari ni ada yang kayanya berpuluh bilion, dia boleh rugi puluhan bilion dalam masa satu hari. Even dalam masa 3 jam. Sekejap je. Boleh bankrupt, boleh muflis. Kemudian di antara tanda orang sampai, dia berjaya menjaga kemaluannya daripada perkara haram. Maka dia telah sampai. Tapi kalau kita masih bernafsu dengan benda haram, belum sampai. Bernafsu dengan benda haram, maksudnya bukan isteri kita. Biar kita bernafsu dengan isteri kita cukup. Maka itu tanda kita dah sampai. Jangan bernafsu kepada yang lain sehingga terjebak dengan atau dekat dengan zina. Dan tanda dia sampai ialah dia mampu berdamai dengan orang dengan mudah. Nabi kata apa? Al-mu'min ya'laf wa yu'laf. Orang beriman ini dia mudah mendamaikan dan mudah didamaikan. Artinya tuan-tuan, kalau dia gaduh macam mana pun dia mudah baik. Dan kalau ada orang tengah nak wujudkan kebaikan antara dia dengan orang lain, dia mudah terima. Dia mudah terima orang tengah. Dia tak ada pilih-pilih orang tengah ni. Nak jadi orang tengah, saya sanggup baik. Ini orang dah sampai. Dan tanda orang sampai lagi ialah dia mudah menerima nasihat. Tuan-tuan tengok, tuan-tuan mudah tak terima nasihat? Dia dengar kuliah, okey lah. Orang datang nasihat kita. Dia nak nasihat sikit. Kenapa Haji masa kuliah selalu tidur? Nasihat. Marah dia, suka aku lah, aku nak tidur. Misalnya, terus tak boleh terima. Mana belum sampai. Kerana orang yang sampai, dia mudah terima nasihat. Dan dia boleh kata, terima kasih atas nasihat ni. Lama orang tak nasihat saya. Sebab itu, tuan-tuan, kita kalau lama orang tak nasihat, itu tanda kita nak celaka. Kalau ada orang nasihat kita, itu tanda Allah nak beri kebaikan pada kita. Kalau ada orang boleh beri nasihat kita, tu kita baik. Kalau kita masih boleh menerima nasihat orang, Masya Allah, kita orang baik. Tapi kalau kita dah tak boleh terima nasihat, tuan-tuan, nasihat ni kita boleh pilih dua. Cara kasar ke cara lembut. Kalau tuan-tuan nak pilih cara lembut, tuan-tuan duduk dalam kuliah, dapat nasihat cara lembut. Walaupun nampak macam berdoket juga atas kepala, Ustaz. Ustaz kata lembut, rasa macam terkena juga ni. Dia jauh lebih lembut sebab dia tak akan sebut nama kita. Walaupun mata dia tengok kat kita.
Tapi mata ustaz tengok saya, mata memang kita tengok. Ataupun kita dapat nasihat yang keras. Tiba-tiba datang seorang, dia nasihat lalu aibkan kita. Itu keras. Tuan-tuan, kalau saya lah, saya memilih nasihat yang lembut duduk dalam kuliah. Tuan-tuan duduk dalam kuliah, tuan-tuan dapat nasihat yang lembut. Nasihat yang kita tak dimalukan. Kita tak dimalukan. Dan kita boleh tahu kesilapan kita. Kita boleh tahu kekurangan kita. Orang yang suka dengan nasihat, ini orang sampai. Orang tak suka dengan nasihat, dia tak sampai. Belum sampai. Dan tanda orang sampai, kata ulama', ialah orang yang banyak berzikir pada Allah. Itu tanda dia sampai. Dia banyak zikir daripada banyak larau. Zikir. Duk diam zikir. Dia pun tahu ni hari Jumaat saya selawat banyak. Ini hari ni sebelum nama subuh saya banyakkan beristighfar. Dia tahu zikir apa yang patut disebut. Kesibukan dia. Tanda dia sampai. Dan tanda orang sampai ialah orang ini, kata para ulama', dia sentiasa sabar dan menghadapi apa pun. Maka itu dia sampai. Dan tanda orang sampai ialah dia sentiasa menjaga maruah dirinya, iffah. Dan tanda orang sampai, dia sentiasa berwajah manis walaupun pahit bagaimanapun kehidupan yang diharunginya, dia boleh senyum. Kita kan kalau susah sikit dah tak boleh senyum lah. Dia tuan-tuan boleh senyum walaupun susah. Kita tahu dia ada masalah, tapi kenapa dia masih senyum? Sebab dia tak mau kongsi masalah tu dengan orang. Dia tak nak orang lain duk cerita dengan masalah dia. Sebab itu kawan yang baik ialah kawan yang tidak menjadikan kawan yang sedih dengan menceritakan kesedihan dia. Kata Qadhi Shuraih, kalau kamu sayang pada kawan kamu, jangan cerita benda sedih kamu, kerana kamu akan jadikan dia sedih. Elok-elok dia muka elok, kita cerita sedih kita, dia pun sedih sekali. Maka jangan. Kita cukuplah yang kita sedih ni tuan-tuan, biar kita sedih seorang. Tak ada orang kalau kita cerita sedih ke dia, dia sedih lebih pada kita pula. Kita macam susah sikit je, dia macam susah banyak. Kena fikir masalah kita. Jadi better kalau kita nak jadi orang baik, benda-benda sedih kita ni tuan-tuan sekian tak boleh cerita orang. Tanggung sendirilah. Ustaz saya tak mampu tanggung lah Ustaz, kena cerita ke orang juga. Kena cerita. Tapi kalau kamu sayang kawan kamu, jangan biarkan dia memikul beban masalah kamu. Itu tanda. Tapi bila dah lemah sangat kita heret kawan kita dengan masalah kita juga. Maknanya kita belum sampai. Dan tanda orang sampai juga ialah sentiasa muhasabah diri. Baik, saya sebut sebahagian daripada sifat orang yang dah sampai. Habis kalau orang tak sampai pula buat macam mana? Sebab dia sabar, tapi sabarnya separuh masa. Dia ni pemurahnya juga separuh masa. Kadang okey, kadang tak okey. Dia ni berani, tapi kadang-kadang penakut juga. Dia ni kadang-kadang nampak khusyuk solat, kadang-kadang tak khusyuk juga. Tuan-tuan, Nabi SAW ajar kita satu doa. Kalau kita tak sampai, kata Syekh, doa. Syekh Abdul Qadir ajar kita doa. Wahai petunjuk orang yang teragak-agak, tunjuklah aku. Wahai petunjuk pada aku yang teragak-agak ni, tunjukkan aku ya Allah. Bimbingkan aku. Dalam hadis Rasulullah SAW ajar kita satu doa. Doanya berbunyi, ihdini li ahsanil akhlaqi la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'aha la yasrifu an sayyi'aha illa anta. Ya Allah, tunjukkan aku perilaku yang paling baik. Sesungguhnya tiada yang memberi petunjuk pada perilaku yang paling baik melainkan Engkau. Ya Allah, palingkan aku daripada perilaku yang jahat. Tiada yang boleh memalingkan daripadaku perilaku yang jahat itu melainkan Engkau. Tuan-tuan, kalau kita belum sampai, Ustaz, saya solat belum khusyuk, saya ni belum kuat pemurahnya, masih bila keluar duit teragak-ragak, saya ni belum kuat muhasabahnya, saya ni belum tunduk pada nasihat, belum. Macam mana nak buat? Nak sampai tak? Nak doa pada Allah. Ya Allah, kurniakan aku istiqamah. Ya Allah, kurniakan aku kekuatan untuk berwatakkan baik, berakhlak baik. Ya Allah, hadirkan aku teman-teman, kawan-kawan yang membantu agamaku. Kita doa dan doa. Tapi bagi orang yang nak sampai kesempurnaan ini, bila dia bukan sekadar memadai doa, tetapi perkara paling penting kata ulama, dia mula memilih bi'ah salihah,
dia mesti cari suasana yang soleh, suasana yang baik. Tuan-tuan, kita nak jadi orang baik, maka kita kena kawan orang baik. Siapa pun nak jadi baik, dia takkan sempurna tanpa sahabat. Kawan kita ni umpama tongkat, kawan juga umpama cermin, kawan juga tuan-tuan sekalian ialah umpama peneman yang setia kita. Dan kawan kita juga ialah booster kita, penguat kepada semangat agama. Tuan-tuan tengok, bila kita buat seorang-seorang, semangat tak? Tak. Ada kawan? Semangat. Kawan rapat kita. Kadang-kadang ada orang, sebab ada isteri, dia semangat. Isteri dia tak jadi, dia pergi kuliah, dia pun tak semangat. Kan dia pun isteri jadi booster dia. Maka dia kena jaga elok-elok apa yang menjadikan dia kuat agama. Ada kadang-kadang yang kuatkan agama kita, tok guru kita. Tok guru kita tak ada, kita pun malas lah. Maka jaga dia elok-elok. Sebab dia punca agama kita kuat. Moga kita terus terdidik sampai satu masa nanti, kalau dia tak ada, kita juga telah kuat. Kita dah kuat dah. Tapi untuk sekarang, mungkin kita tak kuat. Jadi macam mana kita nak kuat? Cari persekitaran yang baik. Sebab tu tuan-tuan sekalian, kita dah sebut, kita kalau jumpa kawan soleh, kita labur banyak mana pun kita tak pernah rugi. Orang kalau dia dapat kereta baik, dia labur macam-macam, aksesori tu, aksesori ni, dia rasa tak rugi. Tak, sebab ni kereta baik tak? Kereta ni lawa, comel, menyampaikan saya ke tempat saya nak pergi. Banyak mana dia melabur kereta tu? Banyak. Sama juga tuan-tuan, kalau kita ada kawan yang baik, laburlah sikit kawan kita ni. Kalau kita makan dengan dia, kita belanja lah, labur. Tak, kita saat jenis tepuk amai-amai, belalang kupu-kupu. Makan ramai-ramai, bayar suku-suku. Mazhab kita ni, bayar suku-suku. Kalau tuan-tuan tak nak melabur, tuan-tuan tak jumpa kawan baik. Habis dia tak nak melabur, kita melabur. Kita akan pegang kawan baik ni. Kita habis duit, fisabilillah. Kenapa? Sebab kita nak tambak kawan yang baik. Maka lama saya dapat kawan baik, saya ada jiran baik, saya akan tambak dia dengan setiap pemberian, supaya dia jangan pindah. Baru jiran baik, pindah pula rumah, baru nak tumpang baik dia. Sebab kita tak tunjuk suatu benda yang boleh ikat dia. Tak tahu orang dulu, kalau dia tahu orang ni orang baik, maka dia akan tambak kawan baik ni supaya jadi kawan dia selama-lamanya. Kalau dia tahu kawan ni punca dia dapat syafaat akhirat kelak, punca dia dapat kebaikan akhirat kelak dan juga dunia. Macam mana cara dia nak tambak? Setiap orang kena fikir macam mana nak tambak kawan-kawan baik. Kita kalau gaduh, cepat selesaikan. Gaduh senang je, tapi dah hilang kawan baik, mana lagi nak cari? Gaduh ni kadang-kadang benda simple-simple je. Gaduh kita elok. Habis tak dia nak gaduh. Tak apa, kita tahu, kita boleh kawal dia kita, baik kita kawal. Kalau mana orang kehilangan kawan yang baik, dia takkan jumpa lagi kawan baik seperti itu. Walau bagaimana, walau dia cari, dia tak akan jumpa. Tentang kehilangan kawan baik ini musibah sebenarnya. Kalau kita hilang kawan baik kita, ini musibah. Dia lebih teruk daripada kita rugi berniaga. Tuan-tuan rugi berniaga tak apa, boleh hidup lagi. Tuan-tuan hilang kawan baik, tuan-tuan hilang doa dia. Tuan-tuan hilang orang yang berpotensi beri syafaat pada kita. Kita diajar perbanyakkan kawan yang baik. Banyakkan. Lepas tu saya katakan, apa pun saya labur tak rugi apa pun. Saya ajak datang rumah makan, saya hantar makanan. Ni kalau beli durian, beli ingat ke kawan sekali. Saya akan ingat ke dia. Beli. Rugi ke kita tuan-tuan? Rugi Ustaz, kalau beli untuk saya 80, kawan 160. Tuan-tuan, ini pelaburan yang baik. Pelaburan yang baik yang saya katakan, kalau kita kehilangan kawan, kita nak cari balik payahnya. Kena dah tua-tua macam ni, macam nak cari kawan tua-tua? Kalau waktu kita kanak-kanak, fitrah, dengan mudah kita dapat kawan. Budak-budak ni, dia cepat. Tapi kalau kita dah tua, umur 60 baru nak start cari kawan, payahlah nak jumpa. Ambil yang muda, tak jadi. Ambil tua, semua dah pergi belaka dah. Jadi kita pun hilang kawan. Tetap perkara paling malang, bila kita berada pada usia tua, kita tak ada kawan. Waktu tu kalau kita buat agama, kita rasa macam sunyi je. Sunyi. Dia tak ada kekuatan, sunyi. Nabi SAW, sampai baginda tua, Nabi ada sahabat yang ramai. Semua sahabat dipaham benda itu. Saya kata kehilangan kawan pada usia tua, ataupun kita ni tua-tua tak ada kawan, ini satu, kita katakan, cara atau keadaan hidup yang membosankan. Bosan.
Kita pergi masjid pun seorang pun tak ada kawan kita. Akhirnya kita pun tak minat pergi masjid tu. Dah langkah kaki balik rumah. Kawan dengan bini je, Zat. Bini kita pula tak ada, nak kawan siapa? Kita pula mati, pasangan kita mati, nak kawan siapa? Lepas tu saya kata, tua kalau tak ada kawan musibah. Musibah. Kerana itu baik kita create kawan cepat. Sebelum kita sampai usia tua yang agak sukar untuk kita berkawan dengan orang. Yalah, nak kawan orang muda dah rasa macam tak layak kawan muda misalnya. Orang muda gurau dia lain macam. Kita orang tua gurau lain. Orang muda gurau dia lain. Tak sama. Lepas tu kita nak cari orang tua pula, dah orang tua dah tak ada. Makanya kita lah paling tua. Tapi kalau kita ada kawan yang soleh, tuan-tuan sekalian, usia tua kita beragama ceria. Oh, seronok. Kita pergi masjid tu, kenal lah kita betul imam, Tok Bilal, semua kawan kita. Masya Allah, seronok kita pergi. Itu pergi surau tak balik-balik sebab ada kawan ramai. Boleh duduk lama. Kalau masjid tu kita tak ada kawan, duduk sekejap cabut. Kuliah pun tak nak duduk. Kenapa? Yang dengar kuliah tak seorang pun bukan kawan saya. Tuan-tuan, saya dah tengok orang tua yang dia kehilangan kawan masa tua. Akhirnya dia tak nak duduk dalam kuliah. Sebab dia tengok kiri kanan semua orang muda, tak ada orang tua, dia pun lari. Maka itu kerugian pada usia tua. Kerana itu kawan yang baik ini penyampai pada agama. Tak ada orang boleh menafikan benda ini. Kawan-kawan yang kita baik. Sebab itu tuan-tuan, Islam syariatkan kita solat berjemaah. Apa maksud solat berjemaah? Kita ada kawan duduk solat. Solat berjemaah. Setiap benda kita buat ni berjemaah. Kenapa sebut jemaah? Sehingga Nabi SAW menyatakan al-jama'atu rahmah. Berjemaah itu rahmat. Wal furqatu azabun. Dan bercerai berai itu azab Allah. Kenapa? Kerana bila kita berjemaah turun rahmat Allah. Tuan-tuan belajar ramai-ramai macam gini, seronok. Kenapa berjemaah? Cuba belajar seorang. Tuan-tuan mengadap dengan saya seorang-seorang. Agak-agak kuat tak? Tuan-tuan takkan kuat. Jarang orang, jarang. Dia boleh belajar dengan tok guru dia seorang sama seorang dengan istiqamah. Jarang. Kita ramai ni okey. Sebab apa? Kalau tak datang pun ustaz macam tak perasan. Tak datang. Dah kalau kita seorang sama seorang, oh ni kalau tak datang. Kita. Dan saya dah rasa dulu waktu kami mengaji. Kadang-kadang kita ni suka eksklusif. Tok guru seorang mengajar kita seorang. Ya, akhirnya Allah perkenal lah saya dapat tok guru seorang mengajar saya seorang. Dia mengajar 3 jam. Kita duk tengok muka dia, ngantuk ke tak ngantuk, jangan kelip mata. Kalau tuan-tuan tengok ramai ni, kalau ngantuk boleh sendir belakang kawan ni, letak buku bawah macam baca buku. Pada mata dah pejam. Kita dah expert semua dah tengok anak murid ni tahu. Kalau kita seorang, macam mana kita nak sembunyi tidur kita? Keras mata kita. Tak ramai orang kuat. Sebab itu rahmat kita belajar ramai. Rahmat. Rasa tenang, rasa kuat. Jadi kalau kita tak sampai dengan doa tadi, dengan tempat yang baik, bi'ah salihah, dan dengan kawan yang baik. Tuan-tuan doa, tuan-tuan cari kawan, tuan-tuan cari tempat baik. Tuan-tuan akan sampai. InsyaAllah kita akan sampai sebagaimana sampai. Maka ini yang Syekh untuk kali nak sampaikan. Yang pertama beliau menyebut bagaimana menghadapi takdir Allah. Yang kedua seolah beliau nak beritahu orang yang boleh menghadapi takdir Allah, dia dalam keadaan 2 golongan. Sama ada sudah sampai atau belum sampai. Yang dah sampai pada Allah, saya dah sebut sifat dia. Dia dah sampai. Yang belum sampai, maka ada jalan untuk sampai. Syekh Abdul Qadir ajar doa. Dan kita tambah lagi 2 perkara. Tempat yang baik dan juga kawan yang baik. Berdasarkan hadis Nabi SAW. Bila ada seorang yang membunuh 99 orang, kemudian digenapkan 100, bila dia nak jadi baik, nak sampai pada Allah, dia diminta pindah. Cari tempat baik. Sebab kita tak mungkin sampai di tempat yang tak baik ni. Tetapi kalau kereta ni rosak, kita tak akan sampai, kena pilih kereta baru. Cari kereta lain. Kereta ni memang tak sampai balik kampung. Kereta lain. Kalau kita dah kawan orang ni tak sampai pada Allah, duk lara kawan ni, pilih kelompok lain. Kawan yang baik. InsyaAllah kita akan sampai. Akhirnya kerana kawan-kawan yang baik, kita dapat i'tikaf. Kerana kawan-kawan yang baik, kita boleh mengajar Quran dan khatam. Sebab kita ada kawan baik. Kerana kawan-kawan yang baik, kita juga bersemangat untuk berzikir. Ini penyempurna perjalanan kita untuk sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Wallahu bissawab. Assalamualaikum.